وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Pada petang ni dengan izin Allah Ta'ala kita sambung pembacaan kitab kita, kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik, karangan Al-Imam Ibn Naqib Al-Misri rahimahullah ta'ala. Jadi kita baca bab puasa dalam kitab ni dan sambung pembahasan kita semalam berkenaan dengan jadi kita masuk pembahasan yang baru lagi ni. Kata-kata musannif rahimahullah ta'ala, wa yubihul fitra ghalabatul ju'i wal atash bihaythu yakhsha al halaka wal marada walau tara'a fi athna'il yawmi idha shaqqa as-sawm wa safarul qasri in faraqa al umrana qabla al fajri wa in nawahu min al layli fa in safara ba'dahu fala والفطر للمسافر أفضل إن ضره الصوم وإلا فالصوم أفضل. Dan dikata sini wa yubihul fitra, maksudnya dan dibenarkan, diharuskan bagi orang yang puasa Ramadan pada bulan Ramadan, diharuskan apa? Untuk dia berbuka. Jadi di sini nak beritahu beberapa perkara yang dibenarkan oleh syarak untuk dia berbuka. Apa dia? Dikata pertama, ghalabatul ju'i wal atash, melampau pada lapar dan dahaga. Jadi Allah SWT sendiri sebut pada akhir surah ataupun akhir ayat puasa dalam surah Al-Baqarah tu kan, ma yuridullahu bikumul min haraj. Allah Ta'ala tidak kenaki pada kamu ni susah sebenarnya. Jadi syariat Allah Ta'ala beri pada kita ni kadar kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak membebani seseorang itu melainkan satu kadar yang dia mampu saja. Tapi manusia dia tahu seorang tu dia tahu dia mampu atau tidak. Jadi kalau sekiranya dia melampau lapar sangat sehingga mudarat pada diri dia, dia kata sini dan dahaga, bihaitsu yakhshal halak, yang mana dia takut binasa diri dia. Ini lapar sangat sampai boleh mati contohnya, ataupun mudarat sangat sampai pingsan. Yang semua hal keadaan ni diharuskan untuk dia berbuka puasa. Sebab Allah SWT tidak suruh kita mencampakkan diri ke dalam kebinasaan. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan mencampakkan diri kamu dalam kebinasaan. Tapi dalam hal ini seseorang tu jujur dengan diri dia dengan Allah Ta'ala. Jadi kalau sekiranya dia buka puasa, kita tangkap dia, awak yang tak puasa, dia kata aku dah teruk sangat tadi, lapar sangat sampai rasa nak mati dah. Jadi dengan statement dia ataupun dengan dia punya kata-kata dia yang zahir tu, kita hukum zahir. Nampak? Kita hukum pada zahir. Jadi dia lebih tahu diri dia dan dia esok bertanggungjawab kepada Allah Ta'ala. Dia kata bihaitsu yakhshal halaka wal marad, yang mana kalau dia takut binasa diri dia dan juga sakit. Malah sebenarnya kalau sekiranya dia yakin kalau dia terus berpuasa boleh mati, boleh mudarat sangat, maka hukum dia wajib dia buka puasa. Hukum dia wajib, bukan sekadar harus. Dia kena buka puasa. Dia kata walau tara'a fi asna'il yaumi idza syaqqa as-sawm, walaupun perkara tersebut berlaku tengah-tengah siang Ramadan. Maksudnya pada waktu pagi selepas subuh dia boleh puasa dengan baik, tak ada masalah. Tapi katalah sampai tengah hari, katalah dia pun kerja teruk, kerja kontraktor ke, kerja kat ladang ke, dah tengah hari tu dah nampak kelam, dah tak larat dah, teruk sangat. Ketika itu boleh dia buka puasa. Nampak no? Sekiranya puasa benar-benar susah dan berat bagi dia. Kemudian dia kata wasafarul qasri. Begitu juga antara perkara yang membenarkan dibuka puasa, dia kata safarul qasri. Ini musafir yang membolehkan dia solat qasar. Ni istilah ahli fiqh.
Ahli fiqh bila mereka nak mengibaratkan, menyatakan musafir yang dibenarkan dapat rukhsah, kelonggaran daripada syarak, mereka katakan safarul qasri. Maksud dia satu perjalanan yang membolehkan dia qasar solat. Sebab asalnya Allah SWT sebut dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fil ardi falaysa alaikum junahun an taqsuru minas salah. Wahai orang-orang beriman, sekiranya kamu bermusafir di atas muka bumi ini, maka tidak mengapa untuk kamu qasarkan solat kamu. Maksud qasar kat sini adalah memendekkan solat 4 rakaat, solat rubaiyah. Ini solat 4 rakaat, iaitu solat zuhur, asar dengan isyak, buat kepada 2 rakaat. Jadi dalam ayat Quran asalnya Allah Taala benarkan untuk qasar solat, tetapi dengan syaratnya, kan, pertamanya mestilah lebih daripada 2 marhalah, iaitu 90 km seperti mana kita sebutkan di atas pendapat 90 km sesuatu tempat ke satu tempat perjalanannya. Tak kira pergi balik tuan-tuan. Jangan dikira pergi tak sampai 90, 70 saja. Tapi saya aku nak balik 70 campur 70 jadi 140 lebih dah. Tu tak kira tuan-tuan. Perjalanan pergi saja. Hak balik jangan kira. Perjalanan pergi saja. Kalau sekiranya 70 km maka tak kira sebagai 2 marhalah. Tak boleh nak qasar solat. Jadi kalau sekiranya lebih daripada 2 marhalah, musafir tersebut dipanggil safarul qasr. Dengan syarat yang kedua, perjalanan tersebut yang dibenarkan oleh syarak. Maksud dia bukan perjalanan yang maksiat. Kalau dia memang travel tu niat dia maksiat, tu buat maksiat, seperti pergi Genting Highland nak main judi contohnya, gambling, ataupun sebab dia memang kerja satu kerja yang tak dibenarkan oleh syarak, assassin ke, tukang bunuh, ataupun bonzer, pukul orang secara zalim. Jadi kalau dia dia jalan ataupun musafir dengan niat perjalanan tersebut yang syarak tak benarkan, syarak kata haram, maka begitu juga dia tak boleh qasar solat. Dalam mazhab Syafi'i kita asal boleh qasar solat, boleh jamak solat. Dalam mazhab Syafi'i kalau boleh qasar solat, maka boleh jamak solat, iaitu zuhur, asar, maghrib, isyak. Ya. Tengok bola. Baik. Asal main bola ni dia halal sebab dia riyadhah, dia sukan. Permainan yang asal dia tak ada benda yang salah pada dia. Dan kena faham haram ni dia ada 2 bahagian ataupun 2 kategori. Satu dia panggil haram li dzatihi. Haram pada benda tu, memang benda tu diharamkan. Macam judi haram, li dzatihi, pada zat dia haram. Makan babi haram. Dan Allah Ta'ala mengharamkan babi, bangkai dan darah. Tapi ada yang kedua, dia panggil haram li'aridin. Haram li'aridin maksud dia haram yang mendatang. Maksud dia benda tu asal dia tak haram, tapi dia haram oleh sebab sesuatu yang lain. Contohnya ayam halal tak makan ayam? Halal. Tapi makan ayam curi jadi haram. Nampak tak? Ayam curi jadi haram. Jadi bukan haram pada ayam tu, haram pada perbuatan curi. Haram pada perbuatan curi. Nampak no? Macam main bola lah. Bola sepak ni asal dia halal sebab dia sukan. Tak ada masalah untuk kita main bola sepak apa semua, tengok kawan-kawan main bola sepak. Tapi bila jadi haram, haramnya bila ada perkara-perkara haram berlaku dalam permainan bola sepak tersebut. Bila ada betting, bila ada pertaruhan, jadi haram. Bila buka aurat, jadi haram sebab tengok aurat. Bila penonton campur lelaki perempuan, bila tengok bola jadi tak solat, maka jadi haram. Haram sini bukan haram pada main bola tu, haram dia arid. Awarid dia banyak. Benda-benda yang datang kemudian dia haram. Nampak no? Jadi itulah pok dada tanya iman. Nampak no? Jadi kalau sekiranya perbuatan kita tadi tu ada perkara-perkara yang menjadi syarak, maka macam itulah. Baik. Jadi tapi nanti ada hukum, implikasi hukum pada haram li zatihi tadi dengan haram li aridin tadi ada hukum yang berbeza. Contohnya babi haram. Babi hukumnya haram. Jadi kalau seorang tu nak makan babi walaupun disembelih tetap haram. Nampak no? Tapi ayam halal. Ayam halal, tapi ayam curi haram. Tapi kalau seorang tu curi ayam, dia nak makan ayam curi dia, perlu tak sembelih? Perlu tak sembelih? Habis tu dah kata haram, lepuk je lah kepala ayam tu kan. Dah haram kan.
Tak boleh. Jangan luput kepada ayam tu. Sembelih ayam tu. Walaupun kita kata dia makan tu tetap haram, tapi jangan sampai makan bangkai. Sebab bila dia tak sembelih ayam tadi jadi bangkai. Jadi ada satu lagi perbuatan haram dia buat, itu makan bangkai. Jadi bukanlah nak ajak pencuri, tapi dia kata pencuri, hukum curi itu haram. Dia makan benda yang haram, yang ni benda curi, hukum dia juga makan benda yang haram. Tetapi sembelih ayam tu tetap kena. Nampak tak? Sembelih ayam tu tetap kena. Bila nak sembelih nak baca bismillah lah, hatta baca bismillah. Sebab ulama bahas, dia kata haram baca bismillah pada perbuatan yang haram. Haram baca bismillah pada perbuatan yang haram. Maksudnya kalau seorang tu mencuri, dia pergi baca bismillah. Dan tengok kiri kanan tak ada orang. Bismillahirrahmanirrahim. Dia mencuri itu haram lah, dosa lah. Bila dia pergi baca bismillah sebelum dia kebas barang orang tu, dapat satu lagi dosa. Sebab baca bismillah pada perbuatan haram. Jadi persoalan di sini, orang yang curi ayam, dia tak baca bismillah masa curi ayam, tapi masa sembelih. Kena baca bismillah tak? Hatta sunat baca bismillah. Sebab apa? Sebab dia bukan dia membaca bismillah pada perbuatan haram, dia membaca bismillah pada sembelihan yang dituntut oleh syarak. Walaupun ayam tu ayam curi. Nampak no? Itu ada perbezaan implikasi pada haram pada zat dia dengan haram pada arid yang benda yang datang. Baik. Jadi macam itulah kalau kita rasa sangsi kan, aku ni nak pergi tengok bola kan. Nak tengok bola ni, travel jauh. Nak jamak kasar solat tak? Sudah. Kalau rasa-rasa nak tenang tu, jangan jamak, jangan kasar. Jangan jamak, jangan kasar. Baik. Tapi bab musafir ni sebenarnya panjang, dia ada perincian dia. Sebab boleh jadi seorang tu bukan musafir sebab nak tengok bola semata-mata. Dia memang balik kampung contohnya kat Kedah. Tapi dalam perjalanan tersebut ada niat dia nak pergi tengok bola juga. Yang ni tak ada masalah. Sebab niat asal bukan tengok bola. Jadi sebab tu ulama kata kalau seorang tu dia buat maksiat dalam musafir dia yang asal bukan maksiat. Dia balik kampung. Tapi tengah jalan dia singgah main judi Ustaz. Boleh tak dia jamak kasar? Yang ni boleh. Sebab apa? Sebab asal musafir dia bukan sebab judi, sebab dia balik kampung. Balik kampung tak ada masalah. Kan? Tapi tengah-tengah perjalanan buat maksiat, tetap dia boleh jamak, dia boleh kasar dan boleh buka puasa. Nampak tu beza dia? Tapi kalau memang perjalanan tu sebab maksiat, ni tak boleh. Baik. Jadi dekat sini kata dibenarkan buka puasa safarul qasri. Musafir yang membolehkan dia qasar salat. In faraqal umrana qabla al-fajri, dengan syarat dia meninggalkan bangunan-bangunan sebelum subuh, sebelum fajar, sebelum terbit fajar. Dia kata sini meninggalkan bangunan-bangunan, maksudnya meninggalkan kawasan muqim dia. Sebab zaman dulu, terutamanya di tanah Arab, penulis kitab ni orang Arab, Ibn Naqib Al-Misri, orang Mesir. Zaman dulu, satu kawasan muqim tu, dia kat situ saja ada bangunan. Keluar saja daripada kawasan muqim ni, pertamanya dia kena keluar pintu gerbang kota tersebut. Pintu, dia ada pintu gerbang dan juga ada kubu dia. Kota zaman dulu dia ada kubu dia. Bila nak keluar, dia kena keluar ikut pintu gerbang dia. Jadi bila keluar pintu gerbang ni masuk padang pasir, maka dia meninggalkan bangunan-bangunan yang ada dalam kota tersebut. Jadi kalau sekiranya kita nak musafir, nak jamak solat atau qasar solat, tak boleh kita masih dalam kawasan mukim kita, masuk waktu kita pergi jamak dengan qasar. Tak boleh. Sebab apa? Sebab kita sebenarnya belum lagi musafir. Kita belum lagi berstatus musafir. Kena keluar dulu daripada tempat kita tinggal tu, mukim kita tu, baru dah boleh jamak qasar solat. Begitu juga dengan puasa. Kalau sekiranya dia nak travel pergi Kedah, pergi Jitera, lepas tu pukul 4.30 pagi duk siap-siap barang. Tapi banyak pula barang duk siap-siap sampai subuh. Sampai subuh duk ada lagi dekat Kuala Kangsar ni. Ataupun boleh jadi dia dah start enjin kereta dah, tapi baru keluar rumah azan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia tak keluar lagi dari kawasan mukim dia. Jadi sekarang ni dia masih lagi belum musafir dan masuk waktu puasa. Jadi sebenarnya kalau diukan dia wajib puasa. Nampak tak? Sebab ketika waktu puasa dia masih lagi belum berstatus musafir. Tapi kalau dia keluar awal pukul 5 dia dah gerak dah, keluar sampai Itul contohnya kan, sampai Itul sana dah keluar dari kawasan mukim dia, kemudian baru masuk subuh, dah perjalanan dah, subuh masuk contohnya dia dekat Bukit Gantang, tak ada masalah. Yang ni boleh dia buka puasa.
Nampak no? Sebab dia dah meninggalkan kawasan muqim dia, kawasan iqamah dia. Baik. Dia kata wa inna wahu minal lail. Walaupun dia dah berniat puasa pada waktu malam tadi. Wa inna wahu minal lail. Sebab sebenarnya memang dia kena niat puasa. Sebab kalau sekiranya ni katalah tiba-tiba tak jadi nak balik ataupun tak dan nak keluar daripada kawasan muqim dia sebelum terbit fajar, dia wajib puasa hari itu. Dan puasa hari itu memerlukan niat pada waktu malam. Sebab puasa ni, puasa wajib, niat dia pada waktu malam. Dia bukan macam ibadah lain yang mana niat dalam ibadah lain serentak dengan perbuatan tersebut. Masa kita solat, niat kita bila? Takbiratul ihram, ketika mula-mula buat perbuatan. Masa wuduk, bila niat kita? Ketika basuh muka, ketika mula-mula sekali rukun ataupun anggota fardu dalam wuduk. Tapi puasa ni sebab ada hadis Nabi SAW kata, man lam yujmi' sawmahu bil laili fala siyama lahu, ataupun man lam yubayyit sawmahu bil laili fala siyama lahu. Siapa yang tidak berniat pada waktu malam puasa dia, maka tiada puasa bagi dia. Yang ini pada puasa wajib fardu. Adapun puasa sunat tak ada masalah. Kalau sekiranya kita tak makan tak minum, tak buat perkara-perkara yang membatalkan puasa, tiba-tiba pukul 8 kita rasa nak puasa lah hari ni, puasa sunat, tak ada masalah. Sebab selagi mana belum tergelincir matahari sebelum masuk waktu zuhur, kita masih lagi boleh niat puasa sunat. Sebab Nabi SAW dalam satu hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW kalau masuk rumah, Sayyidatina Aisyah kata, kadang-kadang Nabi tanya, ada makanan tak hari ni? Kalau sekiranya dia kata tak ada, Nabi kata fa idzan ana shaim, kalau begitu aku berpuasalah hari ni. Dah lalang tak ada makanan, tak apa aku puasa. Sedangkan Nabi SAW masuk dan selepas waktu subuh, masuk rumah, menunjukkan bahawa puasa sunat dibenarkan untuk kita berniat lambat, niat pada siang. Tapi puasa wajib ni puasa Ramadan, puasa qada, apa lagi? Puasa nazar. Dia bernazar dia nak puasa pada hari sekian-sekian, ataupun dia niat je minggu depan nak puasa pada bukan bulan Ramadan lah. Maka puasa dia jadi wajib. Dia wajib tunaikan nazar dia. Apa lagi puasa wajib? Puasa kafarah. Nampak puasa kafarah macam orang yang dia membatalkan, merosakkan puasa Ramadannya dengan bersentuhan dengan isteri dia ataupun dengan orang lain. Nampak no? Ataupun dengan cara berzina contohnya, nauzubillah, tetap dia kena qada dia kena ganti puasa tersebut bersama dengan kafarah al-uzma, kafarah yang besar. Asal kafarah uzma ni bila dia bersetubuh pada bulan Ramadan, bila dia bersetubuh maka dia kena kafarah uzma, kafarah yang terbesar. Asal dia kafarah ni kena bebaskan hamba, seorang hamba. Tapi oleh kerana zaman sekarang tak ada hamba, maka dia turun kepada peringkat yang kedua, iaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Puasa 2 bulan berturut-turut. Tak boleh skip. Kalau dah puasa sebulan, lepas tu dia tak larat, dia pergi buka satu hari, kena start balik dari awal 2 bulan berturut-turut. Kafarah uzma ni bukan setakat orang yang batal puasa disebabkan jima' atau bersetubuh, termasuklah juga kafarah denda bagi orang yang bunuh tersilap. Pergi memburu contohnya kan, nampak ke semak tu orang gerak-gerak, pam, tembak, ingatkan dapat rusa, tengok kawan tengah qada hajat belakang semak, Allah mati. Tapi dia tak sengaja, dia bukannya berniat membunuh kan. Tapi sekarang ni bukankah dia telah terbunuh? Dia telah terbunuh. Jadi kalau sekiranya selepas prosedur mahkamah kata dia memang tak bersalah dalam kes ni, tapi dia tetap kena bayar diat, bayar pampasan kepada keluarga si mati, dan dia kena kafarahkan dosa dia sama dengan kafarah puasa tadi. Kena puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi puasa ni hukumnya wajib. Bila wajib, sama juga dia kena niat pada waktu malam. Pada waktu malam kena niat. Itu antara puasa yang wajib. Ada tak lagi puasa wajib selain pada yang kita sebutkan tadi? Ada. Yang ni mungkin saya rasa ramai jangan dengar. Iaitu puasa istisqa. Pernah dengar puasa istisqa? Biasa dengar solat istisqa kan? Ada puasa istisqa. Solat istisqa iaitu solat kita minta hujan. Kemarau, air tak turun, kita solat berjemaah dengan imam, dan sebaik-baiknya pemimpin sendiri jadi imam. Sebenarnya dia solat betul baca khutbah. Dia khutbah sebenarnya doa. Tapi puasa istisqa adalah
puasa yang diperintahkan oleh pemerintah, Sultan Agung perintah. Dia kata nanti kita akan buat solat istisqa. Jadi better memerintahkan rakyat berpuasa mulai hari ini, besok katalah puasa besok hari, lusa dan tulat 3 hari. Kemudian pada hari keempat kita berhimpun ramai-ramai di dataran Merdeka contohnya, atau kalau kat sini katalah Padang MCKK ni kan, MCKK ni kita beramai-ramai buat solat istisqa, ataupun dekat tu apa di lapang besar ni, lupa nama dia apa, pavilion, pavilion tu ramai luas besar kan. Jadi bila raja sendiri yang perintah, siapa yang mampu wajib puasa. Tak boleh masa tu mana-mana yang raja ni kata aku nak makan sedap ada open house siap, tak boleh. Hukum ni wajib. Sebab raja yang perintah, lepas tu kita akan solat beramai istisqa pada hari keempat. Hukum puasa ni wajib, bila wajib hatta kena niat pada waktu malam. Nampak no? Ni antara puasa yang wajib. Baik. Jadi kalau seorang tu dia dah niat puasa pada waktu malam, kemudian dia musafir, jadi tetap boleh buka walaupun sebenarnya malam tadi dah niat puasa. Tapi bila mana dia musafir, tengah-tengah perjalanan dia rasa tak apa nak minum air kan, dia kata hari ni terik sangat matahari, boleh minum sebab dia musafir. Fa in safara ba'dahu fala, sekiranya dia bermusafir selepasnya, yakni selepas terbit fajar, fala, maka tidak boleh. Tak boleh dah nak buka puasa walaupun sememangnya selepas tu dia musafir. Maksud dia kalau sehari dalam perjalanan tu masuk waktu zuhur, dia boleh qasar solat, dia boleh jamak solat sebab dia masih lagi status musafir. Tapi ada pun puasa dia tak boleh buka puasa sebab ada sebahagian waktu puasa tadi dia sebenarnya hukum dia wajib sebab dah terbit fajar. Baik. Kemudian dikata sini wal fitru lil musafiri afdalu in darrahu shaumu, dan berbuka puasa bagi orang yang musafir itu afdal, lebih afdal, lebih baik sekiranya puasa itu memberi mudarat pada dia. Maksud dia puasa jadi susah. Pertama zaman dulu musafir padang pasir naik unta pula, kering apa semua, ataupun walaupun kita naik kapal terbang apa semua, tapi boleh jadi dia perjalanan jauh, penat perjalanan jauh. Contohnya Allahumma salli ala Muhammad, kalau kita mai daripada sana kan, daripada belah betul tak? Kalau kita main di sini lah jadi panjang siang kan. Betul tak? Kalau kita travel daripada Malaysia kita ni ke arah barat, pergi ke tanah Arab ke ataupun pergi ke UK ke, kita seolah terbang dengan matahari sama-sama. Jadi siang jadi panjang. Betul tak? Jadi masa tadi panjang. Jadi katalah dia dah tak larat sangat. Jadi buka puasa, afdal. Pramugara bagi ayak kata, Minumilah sebab dia benarkan untuk buka puasa. Ataupun walaupun naik kereta, kalau rasa-rasa dah tak larat, penat, boleh buka puasa. Nampak no? Afdal bagi dia buka puasa kalau mudarat. Wa illa fasaumu afdal. Sekiranya tidak, sekiranya kereta pun Alphard, aircon elok kan, perjalanan pun mana jauh sangat, sini ke Kedah pun kan, walaupun 2 marhalah, alah dekat ya contohnya. Jadi apa yang afdal? Buka puasa ke puasa? Puasa afdal. Lebih baik dia berpuasa. Sebab Allah Ta'ala sebut Al-Quran, wa antasumu khairul lakum, bahawa kamu puasa tu lebih baik bagi kamu. Itu pertama. Keduanya, puasa bulan Ramadan dia tak akan sama dengan puasa ganti pada bulan lain. Sebab bulan Ramadan ada fadilat-fadilat yang khusus. Jadi kalau dibenarkan dibuka sebab dia musafir, tapi bila qada dia tak dapat fadilat hari dia. Hari Ramadan ni tak dapat dah. Nampak no? Jadi kat situ afdal untuk dia tetap berpuasa pada bulan Ramadan. Baik. Kemudian dikata walau khafat hamilun aw murdi'un ala nafsihima aw ala waladayhima aftarata wa qadata lakin tafdiyani 'inda al-khawfi 'ala al-waladi likulli yawmin muddun. Kalau sekiranya perempuan yang hamil, kalau kita ada kitab hatta disebut hamil ni bahasa Arab. Perempuan yang hamil maksudnya perempuan yang mengandung. Kalau sekiranya perempuan yang mengandung ataupun perempuan yang menyusukan anak, murdi', perempuan yang menyusukan anak, dia takut mudarat diri dia. Sebab setengah perempuan dia katalah jenis kurui, tak larat kan, kadang-kadang jadi mengandung pula anak pula besar,
Jadi anak pula ambil zat dia, jadi dia rasa dehydrated, kering badan, rasa macam nak pitam kan. Dia rasa mudarat kat diri dia. Ataupun perempuan yang menyusukan, macam setengah orang perempuan dapat anak, lepas tu tak lama tu dapat anak satu lagi pula. Anak yang pertama masih lagi menyusu badan, anak kedua nak menyusu lagi. Kadang-kadang teruk juga. Jenis lagu ni yang rapat ni kan, ada kawan saya kat Mat Tafi tu kan, kesian kena rumah dia memang letih semua sebab dia dua duk menyusu lagi. Jadi orang macam ni kalau sekiranya memang dah tak larat sebab zat badan habis dah, perempuan macam ni dia takut mudarat diri dia, maka dia boleh berbuka. Nampak? Boleh berbuka. Ataupun dia bukan takut mudarat diri dia. Kalau perempuan yang hamil tadi katalah dia rasa kuat, dia memang jenis badan pun besar apa semua, dia tak ada masalah, tapi dia mula rasa risau ke anak yang dikandungkan dia. Sebab kalau dia tak makan, dia tak minum, dia mula rasa penggerakan anak dah mula tak bergerak sangat. Dia ada perasaan lah, dia kata takut anak ni boleh tak cukup zat atau sekian-sekian. Ataupun perempuan yang menyusukan tadi, kalau sekiranya dia tak makan, tak minum, dia tak produce susu tak ada, jadi anak duk riau, lapar, tak ada makanan, baby kecil lagi, dia pun jadi tak nak bagi susu formula ke apa contoh ni kan. Jadi sekarang ni risau ke anak. Jadi dua-dua hal keadaan ni dibenarkan untuk dia berbuka. Dia kata apa? Aftarata wa qadata. Dua-dua tadi ni boleh berbuka dan wajib qada balik. Dalam dua-dua hal keadaan wajib qada. Qada kena qada lah. Cuma pada bulan Ramadan ni dia dibenarkan untuk berbuka. Jadi dia buat contoh apa? Perempuan yang mengandung atau perempuan yang menyusukan, dan dua hal keadaan, sama ada dia takut mudarat diri dia ataupun dia takut mudarat pada anak dia, ataupun dia takut dua-dua, dia mudarat, anak pun mudarat, dua-dua dibenarkan untuk buka puasa dan wajib qada balik. Lakin tafdiyani 'inda al-khawfi 'ala al-waladi, tetapi sama ada perempuan yang mengandung tadi ataupun perempuan yang menyusu tadi, dua-dua kena bayar fidyah sekiranya berbuka ni tadi kerana takut kepada anak semata-mata. Nampak no? Bila mana dia rasa diri dia sebenarnya kuat, sihat, tapi risau ke anak, sama ada yang mengandung ataupun yang menyusukan. Jadi dia pun berbuka kerana takut mudarat pada anak. Yang ni kena qada, dan setiap hari yang dia qada tadi tu kena bayar fidyah. Fidyah ni satu cupak beras. Kita sebab pakai beras lah kat Malaysia kita, satu cupak. Dan cupak ni sebenarnya dia takkan sama kalau kita timbang, sebab dia sukatan. Dia ada satu bekas yang dia panggil cupak, dan cupak ni bukan kita kira cupak negara kita, sebenarnya cupak nabawi panggil, cupak yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW, iaitu cupak ahli Madinah zaman Rasulullah. Sebab Nabi SAW perintahkan, Nabi kata al-kailu kailul Madinah, sukatan ikut sukatan ahli Madinah. Jadi macam mana kita nak tahu sukatan ahli Madinah, iaitu cupak dan gantang mereka? Ada ulama-ulama sampai hari ini simpan bekas cupak yang mereka sukat ikut sukatan Nabi SAW dengan sanadnya. Alhamdulillah saya ada, tapi tak bawa hari ni, lupa. Tadi masa sahur tadi duk tengok cupak tu, kata sehari kalau nak bawa Masjid Ridwaniyah, tapi lupa juga nak bawa. Jadi cupak ni dia ada sukatan dia. Jadi ada sanad dia sampai Rasulullah SAW, cupak yang ada pada zaman Nabi SAW. Jadi kalau kita nak bayar paling tepat sekali, dah dapat sukatannya, kita cedok lah beras tu. Kita buh beras dalam bagi penuh betul-betul. Itulah satu cupak ataupun satu mud. Itulah bayaran untuk satu hari bagi orang yang tinggalkan puasa kerana takut anak tadi. Perempuan yang takut anak tadi. Tapi sekarang ni majlis zakat, pusat zakat buat lebih kurang timbang dia 650 gram. 650 gram. Tak sampai pun sekilo. Sikit je lah nak kata satu cupak ni. Nampak no? Nanti bila zakat fitrah ni kita kena bayar apa? 4 cupak. Satu gantang. Sebab satu gantang bersama dengan 4 cupak. Nampak no? Baik. Jadi setiap hari kena bayar satu cupak. Hatta kalau sekiranya 30 hari dia tak puasa sebab dia takut anak dia sakit, anak dia tak cukup zat, anak dia tak cukup susu, 30 hari, maka 30 hari lah dia kena qada puasa bersamaan dengan 30 cupak. Maksudnya 650 kali 30 lebih kurang 19.5 kilo. Maksud dia 2 kapit beras tuan-tuan cukup dah. Perempuan yang untuk maksud dia orang yang tinggal 1 bulan puasa ni
kerana takut mudarat pada anak ni, maka pada besok-besok ni dia qada puasa dia, kemudian dia kena ambil 2 kapik beras ni bagilah pada fakir miskin. Nak bagi pada satu keluarga pun tak apa. Dia tak semesti nak kena bagi setiap orang satu cupak ni kena orang, tak. Kan, boleh bagi pada satu keluarga pun tak apa. Ataupun 2-3 keluarga bagi-bagikan. Tak ada masalah. Nampak no? Tu dia kena bayak kerana mudarat orang lain. Sini dia bagi contoh perempuan yang mengandung dan juga perempuan yang menyusukan. Sebenarnya siapa saja yang berbuka puasa kerana dia terpaksa berbuka kerana mudarat orang lain, hukum dia sama saja. Ulama sebut dalam kitab fiqh contoh yang lain seperti seorang yang menyelamatkan orang yang lemas, kemudiannya batal puasa dia masuk air. Walaupun tak sengaja. Tapi kat sini dia masuk dalam ayak tu dengan sengaja. Dia bukannya kira termasuk ayak dengan sengaja, tapi dia menyelam dalam ayak tu memang sengaja. Tapi niat dia baik untuk menyelamatkan orang yang lemas. Malah boleh jadi hukum dia wajib kalau sekiranya dia memang seorang-seorang yang pandai berenang. Dia tengok orang lain semua tak reti berenang. Dia seorang yang memang ni train dekat ataupun apa dia panggil apa tu, lifeguard dekat kolam renang kan. Jadi nak biar saja kawan tu tenggelam timbul, mana boleh, wajib dia turun. Dia tak boleh kata masa tu, aku sekali masukkan batal aku ni puasa, tak mau aku. Tak, hukum dia wajib. Dia terkejut, dia pun selamatkan kawan tu. Bila nak tarik kawan tu kelupak, dia pun kelupak sekali masuk ayak, batal puasa dia. Batal puasa dia. Cuma kat sini hukum dia batal puasa tak berdosa, malah wajib. Cuma nanti dia kena qada balik, dan bersama qada tadi kena bayar satu cupak kerana batal puasa dia kerana mudarat orang lain, bukan mudarat diri dia sendiri. Nampak no? Ni hukum lah. Kita tak boleh dah kata kesian ya ustaz. Kan dah lah susah payah selamatkan orang kena denda pula. Tapi hukum dia macam tu. Dia kena bagi satu cupak, bukan banyak mana pun, satu cupak je. Baik. Nampak no? Ada masa lagi, masa dah habis tuan-tuan. Sebab kalau masuk perengan satu lagi ni, ni panjang perbahasan dia. Nampak dia punya perbahasan, tak boleh nak baca sikit-sikit. Jadi insya-Allah kita sambung pada besok hari kalau sekiranya sana ada keizinan dari Allah SWT. Dan saya mohon maaf sekiranya sana ada kasar bahasa atau salah silap. Yang baik pada Allah SWT, salah silap, kekurangan daripada kekurangan saya sebagai manusia biasa. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilma warzuqna fahma waftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma waffiqna liittiba'i sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan qawlan wa fi'lan wa 'amalan وامنن علينا محبته وبعثنا معه يوم القيامة ومع أصحابه وأهل بيته وسائر الصالحين يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.